Okey, apa dia kuantiti fizik? Kuantiti fizik dalam sains ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu yang boleh diukur dan dikira. Okey, kuantiti fizik terbahagi kepada dua. Yang pertama, kita ada kuantiti asas, iaitu kuantiti yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti yang lain. Dia adalah asas, tak boleh dapat daripada kuantiti yang lain. Manakala yang kedua adalah kuantiti terbitan, iaitu kuantiti yang diterbitkan daripada kuantiti-kuantiti yang lain melalui pendaraban atau pembahagian atau kedua-duanya. Okey, kita lihat jadual yang cikgu sediakan. Okey, anak-anak tengok ada berapa kuantiti asas yang kita nak belajar ni? Ada 5. Yang pertama sebut sama-sama panjang. Yang kedua jisim. Yang ketiga masa. Yang keempat suhu. Dan yang kelima arus elektrik. Kita tengok satu-satu ya. Okay, untuk panjang, simbol kuantiti untuk panjang kita boleh tulis sebagai L lah. Bila tulis L tu panjang kita tahu tu panjang. Tapi dengan syarat kita kena letak unit dan unit SI bagi panjang adalah meter. Simbol bagi meter adalah M kecil. Manakala jisim pula, simbol bagi jisim adalah M kecil. Unit SI bagi jisim adalah kilogram. Simbol bagi kilogram adalah kg. Seterusnya, yang ketiga kita ada masa. Simbol masa adalah T kecil. Unit SI-nya adalah saat. Dan simbol bagi saat adalah S kecil. Dan seterusnya kita ada suhu. Suhu, simbol suhu adalah T besar. Unit SI-nya adalah Kelvin. Okey, simbol Kelvin adalah K besar. Dan akhir sekali kita ada arus elektrik. Simbolnya adalah I besar di mana unit SI bagi arus elektrik adalah ampere. Simbol bagi ampere adalah A. Okey. Untuk keseragaman penggunaan, unit sistem antarabangsa atau sistem internasional, SI digunakan. Pada masa silam, unit SI dijadikan sebagai unit piawai kuantiti fizik asas sejak tahun 1960 untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Okey, kita tengok contoh kuantiti fizik. Cara menulisnya adalah seperti berikut. Contoh, panjang buku sama dengan 30 cm. 30 ni adalah dia punya nilai, sentimeter adalah dia punya unit tapi bukan unit SI. Unit SI ni adalah meter untuk panjang. Okey, yang kedua jisim Ahmad. Okey, mesti ada nilai iaitu 50. Contoh jisim dia 50. Kilogram ini adalah unit. Jadi apa yang cikgu nak anak-anak faham di sini adalah bila menulis kuantiti fizik, anak-anak mesti tulis dua perkara magnitude atau nilai berserta dengan unit. Okey, kita lihat tujuan untuk mengenal pasti kuantiti fizik, nilai dan unit SI yang digunakan. Ini aktiviti dalam buku teks. Okey, soalan pertama dia suruh nyatakan unit SI sahaja. Jadi untuk A, kita ada panjang kan. Okey, unit SI bagi panjang adalah meter iaitu M. Manakala untuk B kita ada jisim. Jisim kilogram iaitu kg dan kita ada akhir sekali kita ada suhu iaitu Kelvin unit SI-nya iaitu K besar. Walaupun anak-anak biasa menggunakan darjah Celsius tapi anak-anak perlu ingat darjah Celsius bukanlah unit SI. Okey, unit SI adalah Kelvin di mana Kelvin ni dikenali sebagai suhu mutlak.
Dekat Kelvin, kita ada suhu paling rendah iaitu 0 Kelvin. Tak ada suhu yang lebih rendah daripada 0 Kelvin. Okey, 0 Kelvin ni bersamaan dengan negatif 273 darjah Celsius. Sebab itulah Kelvin dijadikan unit SI bagi suhu. Okey, soalan kedua, perhatikan nilai dan unit yang digunakan pada spesifikasi dan label barangan harian. Okey, cikgu minta anak-anak sediakan dua, tak kiralah dua barangnya, tak kiralah makanan ke, alat elektrik atau sebagainya. Okey, tuliskan nilai dan unit yang digunakan. Okey, ini tugasan untuk anak-anak soalan nombor 2. Okey, kita tengok kepada imbuhan Imbuhan. Imbuhan digunakan untuk menyatakan beberapa kuantiti yang terlalu besar atau terlalu. Okey, kita lihat imbuhan yang anak-anak nak belajar. Okey, kalau anak-anak perhatikan kat situ, okey. Anak-anak biasa gunakan imbuhan apa? Okey, kilo, senti, mili. Okey, di mana anak-anak kena tahu imbuhan ni kita guna pakai untuk menterjemah atau menyatakan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kita tak nak tulis nombor yang panjang-panjang. Jadi kita boleh gunakan imbuhan. Imbuhan yang pertama, giga sampai ke kilo itu mewakili imbuhan yang nilai yang lebih besar lah. Okey, manakala desi ke nano mewakili nilai yang lebih kecil. Kita tengok satu persatu. Untuk giga, nilainya adalah 1 bilion. Bentuk piawai kita tulis 10 kuasa 9. Sebab apa? Kita ada 9 kosong kat situ kan. Okay, simbolnya G besar. Untuk mega, kita ada nilainya iaitu 1 juta. Untuk piawai 10 kuasa 6. Okey, simbolnya M besar. Kilo pula nilainya 1000. 10 kuasa 3. Okey, simbolnya K kecil. Manakala kita ada desi, 0.1 nilainya, bentuk piawai 10 kuasa negatif 1, simbolnya D kecil. Manakala senti, 0.01, 10 kuasa negatif 2, simbolnya C kecil. Untuk mili, 0.001, okey, bentuk piawai 10 kuasa negatif 3, simbolnya M kecil. Untuk mikro, 0.0000001, okey, bentuk piawainya 10 kuasa negatif 6. Simbolnya mu. Dan akhir sekali awak belajar, anak-anak belajar nano. Di mana nilainya adalah 0.000000001. Iaitu 10 kuasa negatif 9. Simbolnya adalah N kecil. Okey, kita belajar pula pertukaran unit kuantiti asas. Yang pertama, jisim. Tengok kita nak tukarkan kilogram kepada gram. Okey, sekarang anak-anak lihat cikgu akan tunjukkan satu persatu. Kita nak tukar yang ada kilo kepada yang tak ada kilo Jadi kita nak keluarkan imbuhan kilo. Okey, jadi di sini kita kena darab 1000 sebab apa? Kilo bernilai 1000. Okey, contoh yang pertama. Okey, 1.9 darab berapa tadi kilo? Darab 1000. Bermaksud kita ada berapa? 1900 gram Kita ada 1900 gram. Manakala untuk proses sebaliknya, gram kepada kilogram. Daripada tak ada imbuhan kepada ada imbuhan. Yang kita nak wujudkan kilo. Okey, jadi masih bermain dengan nilai 1000 tapi kita bahagi bahagi 1000. Contohnya di sini. Okey. 8,200 gram bersamaan 8,200 bahagikan dengan 1000. Kita akan dapat 8.2 kg So 8.2 kg.
Okey, kita pergi kepada pertukaran unit bagi panjang. Okey, lihat rajah di bawah ya. Kita ada pertukaran melibatkan kilometer, meter, desimeter, sentimeter dan milimeter. Anak-anak lihat ni anak panah dan faktor pendarab melibatkan nilai berapa. Kita pergi kepada contoh yang pertama iaitu 80 meter. Di sini meter nak tukar kepada sentimeter. Jadi kita darab berapa kali 10? 1, 2. Jadi di sini 80 darab 10 darab 10 . So kita akan dapat jawapan 8,000 sentimeter. Okey, terus kepada soalan yang kedua. Kita ada 600 sentimeter di sini Okey, kita nak tukar kepada meter. Jadi kita kena bahagi 10 baru dapat desimeter. Bahagi lagi 10 baru dapat meter. Jadi di sini 600 bahagi 10 bahagi 10. Bermaksud di sini 600 bahagi 100 kita akan dapat 6 meter. Okey, soalan yang seterusnya, kita ada milimeter di hujung sini. Nak tukar kepada meter. Jadi kita lompat berapa kali ni? Bahagi 10 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 95 bahagi 10 bahagi 10 bahagi 10. Jadi 95 bahagi 1000. Ada 3 kan kosongnya. Dapatlah jawapan 0.095. Okey, meter. Selesai ya anak-anak. Okey, kita pergi kepada pertukaran unit bagi masa. Kita melibatkan jam kepada minit kepada saat dan sebaliknya lah saat kepada minit, minit kepada jam ya. Okey, kita lihat contoh yang pertama. 7 minit kita nak tukar kepada saat ya. Okey, anak-anak tahu kan 1 minit 60 saat. Jadi sebab tu di sini minit nak tukar kepada saat dekat dalam gambar ajar kena darab 60 ya. So 7 darab 60 akan dapat 420 saat. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua iaitu 450 saat nak tukar kepada jam ya. Okey, di mana daripada hujung saat dalam gambar kepada jam. So kena bahagi 60 dua kalilah. Okey, 450 bahagi 60 bahagi 60. Cuba anak-anak tekan kalkulator. Dapat berapa jawapan dia? Dapat 0.125 jam Tuliskan di ruangan jawapan. Okey. Okey, kita lihat kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian. Okey, pada zaman dahulu, okey, kan kita mengukur menggunakan jengkal tangan, depa, langkah dan hasta. Kita menggunakan anggota badan. Okey, bila menggunakan anggota badan akan timbul beberapa masalah. Iaitu sebab manusia ni tak sama kan saiznya. Jadi masalah yang berlaku contohnya anak-anak boleh lihat dekat situasi yang pertama. Okey, Zaidi dan Hafiz, cikgu suruh ukur panjang kelas dengan menggunakan kaki. Baiklah cikgu, si Hafiz ni kakinya lebih panjang, lebih tinggi. Manakala Zaidi pula kakinya rendah. Pendek kakinya pendek, orangnya rendah. Jadi Hafiz dapat 40 langkah sahaja. Zaidi pula 51 langkah. Jadi berbeza, tak sama. Okey, situasi yang kedua contohnya Mak Syura ni suruh beli kain sepanjang 3 depa. Baiklah Mak. Okey, dia pun pergi beli kain. Okey, pakcik saya nak 3 depa kain langsir. Okey, lepas tu dia balik dia ukur guna dia punya depa dan dia tanya kepada ibunya, kenapa kain langsir ni panjang? Okey, ini kerana Syura depa
pendek lah sebab masih kanak-kanak. Nampak tak anak-anak? Jika tiada unit piawai yang seragam, maka akan timbul masalah ya. Okay anak-anak, kita jumpa lagi ya. Cikgu ada sediakan satu lagi video untuk soalan penyelesaian. Jadi anak-anak tonton ya, anak-anak boleh fahamkan di situ dan salin sahaja untuk minggu ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.